Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jalilah binti Muhammad Jaiz ingin membincangkan mengenai kupasan persamaan pemikiran antara dua tokoh iaitu P. Ramlee dan Pak Sako dalam karya-karya mereka. Video ini akan membuat analisis persamaan pemikiran dalam filem-filem P. Ramlee dan novel-novel Pak Sako. Oleh itu, saya telah memadankan karya-karya mereka serta mencari titik persamaan dan berkaitan dengan budaya masyarakat Melayu pada hari ini. Padanan yang pertama, filem Bujang Lapuk bersama novel Budak Becak. Padanan kedua, filem Tiga Abdul bersama novel Putera Gunung Tahan, dan padanan ketiga, filem Musang Berjanggut dan novel Anak Mat Lela Gila. Begini Cik Agis, kalau kita kawin harus kita buat besar-besaran karena hari itulah kita menjadi raja sehari. Dalam babak yang saya paparkan sebentar tadi, dapat dilihat bahawa perwatakan Mak Sudin yang bersifat materialistik dan menginginkan majlis perkahwinan antara Sudin dan Zaitun dapat diadakan secara besar-besaran. Ironinya, kehidupan selepas perkahwinan itu yang lebih penting bagi mengelakkan situasi ini. Asal aku minta kau marah. Asal aku minta kau marah. Cuba kau tengok orang sebelah tu. Nah, gelangnya. Aku semayang emas pun tak pernah kau belikan. Siapa yang bersalah dalam soal ini? Siapa yang bersalah? Ini semua mak bapak kau yang punya salah. Waktu aku kawin dulu dengan kau, mak bapak kau minta uang sampai 5.000. Aku tidak ada uang. Aku pinjam Bengali. Sekarang dah ada sampai ada 3 anak. Hutang Bengali pun belum habis dia bayar. Kau tahu bunga makin naik. Dalam novel Pak Sako, antara peristiwa yang boleh kita renungkan dan menjadi refleksi kepada budaya masyarakat Melayu pada hari ini ialah dalam peristiwa Bulat telah bertanya kepada ketua kaum Sakai yang bernama Alang Sakai, mengapakah nasib kaum Melayu dan kaum Sakai ini hidup melarat, mudah diperhambakan orang dan hidup berpecah belah? Jawab Alang Sakai, kerana masyarakat Melayu dan masyarakat kaum Sakai yang suka hidup menyendiri. Hidup tidak bersatu padu, tidak mempunyai semangat kekitaan dan menyebabkan kita mengecilkan ruang konteks kehidupan kita. Apabila kita memilih untuk hidup menyendiri, maka kita merasakan tiada lagi untuk hidup secara berkomuniti. Selain itu, antara faktor lain yang menyebabkan kaum Melayu dan kaum Sakai ini hidup melarat adalah dengan sifat kita sendiri yang mudah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jika hendak dibandingkan dengan sifat kaum bukan Melayu yang akan mengusahakan sesuatu perkara, mengusahakan tanah, mengusahakan perniagaan, perusahaan secara bersungguh-sungguh dari generasi ke generasi. Kaum Melayu, kaum Sakai merasakan sudah cukup. Sebatang dua sahaja kita bercucuk tanam, kita sudah merasa ada dan kita terlalu bergantung kepada pembelian. Ungkapan angan-angan mat jenen sesuai jika kita ingin menggambarkan kedua-dua karya di atas. Saya mulakan dengan karya filem Bujang Lapuk. Dalam filem ini, Sudin dan Zaitun adalah pasangan kekasih yang sering berhubung kerana rumah mereka terletak secara berhadapan sahaja. Mak Sudin sangat berkenan dengan Zaitun. Mak Zaitun telah menetapkan nilai hantaran 1,000 tiap-tiap satu. Dan Sudin runsing di mana dia ingin mendapatkan wang sebanyak itu. Namun, kata Mak Sudin, tidak perlulah dia gusar kerana dia boleh meminjam daripada adik-beradiknya yang lain asalkan perkahwinan antara Sudin dan Zaitun dapat diadakan secara besar-besaran. P. Ramlee secara sinis mengkritik sifat materialistik yang dimiliki oleh sesetengah ibu bapa yang menginginkan perkahwinan anak mereka diadakan secara gah. Namun hakikatnya, mereka sanggup meminjam daripada adik-beradik, daripada rakan-rakan, membuat pinjaman bank, membuat pinjaman daripada ahli keluarga sehingga membebani diri sendiri. Tindakan Sudin yang hanya berangan-angan dan mengharapkan pertolongan ibunya semata-mata untuk berkahwin
dapat diibaratkan dengan perwatakan Mamat dalam novel Budak Beca. Dalam novel ini, Mamat adalah bekas mata-mata khas yang telah berkhidmat selama 7 tahun. Kepulangannya ke kampung halaman, dia telah membawa wang simpanan sebanyak RM2,000. Namun, Mamat telah membelanjakan wangnya ke arah yang tidak berfaedah dan tidak mendatangkan hasil kesenangan pada masa akan datang. Sepanjang dia berada di kampung halamannya, Mamat sering berfoya-foya mencari perempuan-perempuan setiap malam sehinggalah wangnya habis begitu sahaja. Namun begitu, walaupun perangai Mamat sedemikian, dia sering berangan-angan untuk memiliki sebuah rumah yang besar, isteri yang cantik, ingin memiliki sebuah motorcar yang besar, hidup mewah, makan, minum yang sedap-sedap. Namun Mamat tidak pernah menjadikan impiannya sebagai kenyataan. Dapat dilihat bahawa perwatakan Sudin dalam filem Bujang Lapuk dan perwatakan Mamat dalam novel Budak Beca mempunyai titik persamaan bahawa mereka hanya berangan-angan dan mengharapkan pertolongan ataupun keajaiban yang datang tanpa berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan impian mereka menjadi kenyataan. Watakan Sudin hanya mengharapkan pertolongan ibunya untuk meminjam daripada ahli keluarga dan sebagainya, dapat dikaitkan dengan budaya segelintir masyarakat Melayu yang menjadikan berhutang sebagai suatu kebiasaan dan tidak membayarnya semula. Budaya tidak membayar hutang ini seolah-olah sudah sebati dalam kalangan masyarakat kita. Sedangkan membayar hutang hukumnya wajib. Selaras dengan sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, jiwa seorang mukmin akan tergantung sehingga dilunaskan hutang baginya. Selain itu, perkaitan perwatakan Mamat dalam novel Budak Beca yang hanya memikirkan keseronokan dan melamburkan wangnya ke arah yang tidak berfaedah ataupun perkara lara dapat diibaratkan dengan golongan muda dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini yang banyak mengunjungi pusat-pusat karaoke, kelab-kelab malam, berfoya-foya mencari keseronokan, meneguk arak dan ada pula yang terlibat dengan dadah. Sedangkan kita dituntut untuk menjauhi diri daripada perkara-perkara tersebut kerana ia diklasifikasikan haram di sisi Islam. Penuh dengan tipu helah serta muslihat. Itulah ungkapan yang sesuai digambarkan untuk menggambarkan latar masyarakat dalam filem Tiga Abdul dan latar masyarakat dalam novel Putera Gunung Tahan. Saya mulakan dengan kupasan filem Tiga Abdul. Tiga Abdul mengisahkan tentang 3 adik-beradik lelaki, anak kepada Ismet Ulam Raja yang bernama Abdul Wahab, Abdul Wahib dan Abdul Wahub. Abdul Wahab dan Abdul Wahib ini sangat tamak akan harta dan setelah kematian ayah mereka, Abdul Wahab telah memberi harta ayah mereka secara tidak adil, di mana Abdul Wahab dan Abdul Wahib menerima jutaan pound sterling, tetapi mereka memberi Abdul Wahab hanyalah sebuah rumah yang mereka duduki sekarang. Secara kebetulan, Sadiq Sigaraga sedang mengalami kemerosotan dalam perniagaannya. Lalu, penasihatnya Kasim Patalan telah mencadangkan supaya Sadiq Sigaraga menyatukan anak-anak perempuannya bersama anak-anak Ismet Ulam Raja dengan syarat anak-anak Ismet Ulam Raja iaitu Abdul Wahab dan Abdul Wahib tidak boleh marah. Tetapi Tuan Hamba tidak boleh marah. Kalau Tuan Hamba marah, Tuan Hamba berdua akan dijual. Dan harta benda Tuan Hamba rampas. Latar masyarakat yang menjalankan muslihat dan sanggup menipu iaitu dengan membuat perjanjian ataupun kontrak berat sebelah demi mengaut keuntungan diri sendiri. Perwatakan Sadiq Sigaraga yang menjalankan muslihat ini dapat diibaratkan dengan perwatakan Tuan William dalam novel Putera Gunung Tahan. Dalam novel Putera Gunung Tahan, Tuan William merupakan mata-mata khas yang diutus di tanah Melayu bagi memperhatikan puncak Gunung Tahan yang untuk dimajukan sebagai pusat peranginan. Lalu Tuan William menghadap penguasa puncak Gunung Tahan iaitu Ratu Bongsu. Tuan William memujuk Ratu Bongsu untuk menyerahkan puncak Gunung Tahan itu, tetapi Ratu Bongsu menolak. Lalu pada suatu hari, Ratu Bongsu mengajarkan Tuan William cara-cara untuk menggunakan teropong yang dapat merentasi masa dan ruang.
Dan terlihatlah di situ bahawa kelakuan isteri Tuan William yang berada di London berlaku curang dengan lelaki lain. Lalu Tuan William mendapat ilham untuk konon-kononnya menulis surat kepada isterinya. Sedangkan dia menulis surat kepada ketuanya di London menceritakan tentang keindahan puncak Gunung Tahan dan menasihati ketuanya untuk menghantar pesawat-pesawat bagi merampas puncak Gunung Tahan dengan kejam. Perwatakan Sadiq Sigaraga dan perwatakan Tuan William yang menjalankan helah dan muslihat demi kepentingan diri sendiri sebenarnya dapat dikaitkan dengan budaya masyarakat Melayu pada hari ini. Saya mulakan dengan perwatakan Sadiq Sigaraga yang menyediakan kontrak berat sebelah ataupun perjanjian. Dapat dikaitkan dengan isu penipuan atas talian ataupun isu skema. Lebih memeranjatkan lagi apabila terdapat dalam kalangan orang Melayu sendiri yang terlibat dengan kancah penipuan atas talian ini. Isu skema ini sebenarnya telah lama membusuk dalam kalangan masyarakat kita, namun ada sahaja kes-kes yang kita sebenarnya masih ditipu. Sedangkan kita perlulah menyelidik dahulu sesuatu perkara itu. Ia dituntut dalam agama Islam dan Imam Al-Shawkani turut berkata, seseorang itu perlulah memandang sesuatu perkara dari sudut keilmuan sehinggalah ia mendatangkan perkara yang jelas dan terang baginya. Menyelidik dahulu sesuatu perkara termasuklah menyiasat dahulu latar belakang tentang sesuatu hal dan janganlah kita meniru perbuatan Abdul Wahab dan Abdul Wahid yang tanpa menyelidik dahulu helah kontrak yang ditawarkan mereka terus sahaja bersetuju. Selain itu, perwatakan Tuan William yang dapat dikaitkan dengan budaya segelintir masyarakat Melayu kita pada hari ini ialah sifat lupa diri yang dibalas dengan perbuatan hianat. Itu sahaja masyarakat Melayu kita pada hari ini yang ketika mereka susah, mereka akan meminta pertolongan daripada orang lain. Dan apabila mereka senang, mereka akan lupa diri atau lupa daratan. Sebaiknya sebagai seorang Muslim, kita perlulah sentiasa bermuhasabah diri dan tidak bermegah-megah dengan cara merendah-rendahkan orang lain kerana sifat gurur dan sifat riak adalah salah satu tipu daya syaitan seperti yang disebut dalam surah An-Nisa ayat 120. Korupsi, perkataan yang tepat bagi menggambarkan latar masyarakat yang terdapat dalam filem Musang Berjanggut dan novel Anak Mak Lela Gila. Saya mulakan dengan filem Musang Berjanggut yang mengisahkan iaitu Sultan Alam Shah Bana yang telah mengambil anak angkat bernama Tun Nila Utama. Kemudian dititahkan untuk Tun Nila Utama berkahwin. Lalu Tun Nila Utama mengembara mencari suri hati pilihannya dan telah berkahwin dengan Puspawangi. Setelah kepulangan mereka ke negeri Pura Cendana, Sultan dan menteri-menteri di Pura Cendana terpikat dengan kecantikan Puspawangi. Kemudian Sultan telah pura-pura jatuh sakit dan mengatakan bahawa hanya hati Musang Berjanggut sahaja yang boleh menjadi penawar. Tetapi Sultan turut menitahkan bahawa Tun Nila Utama perlulah pergi berseorangan dan tidak membawa Puspawangi kerana kononnya Musang Berjanggut takut akan perempuan. Latar masyarakat yang ingin dikritik oleh P. Ramlee melalui filemnya ini ialah latar masyarakat yang korup iaitu Sultan sendiri ingin mengambil kesempatan ke atas Puspawangi walhal Puspawangi ialah menantunya sendiri. Tidak cukup dengan itu, nilai korupsi yang dipaparkan dalam filem Musang Berjanggut ialah kelakuan datuk nikah kahwin yang digambarkan sebagai menteri agama dalam filem itu turut mempunyai nilai korupsi ini kerana mengajak Puspawangi untuk berjumpa di rumah Puspawangi di malam hari. Bolehkah hamba datang ke rumah Puspawangi ini malam? Boleh. Hamba pun keseorangan. Boleh? Alah, terima kasih. Sifat korupsi yang ditunjukkan oleh datuk nikah kahwin mempunyai titik persamaan dengan sifat korupsi Haji Osman dalam novel Anak Mak Lela Gila. Dalam novel Anak Mak Lela Gila, Haji Osman digambarkan sebagai seorang tua yang kukuh ilmu tauhid dan pegangan agamanya. Namun segalanya berubah apabila dibuka isi labu air tersebut, terdapat sebentuk permata dan surat-surat wasiat yang menceritakan tentang Bulat dan ibu bapa angkatnya iaitu Johari dan Siti Permai. Terdoronglah Haji Osman untuk pergi ke kampung Mak Lela Gila kerana dia tahu tidak jauh dari situ terletaknya kampung di mana Siti Permai duduk kerana Siti Permai merupakan seorang balu kaya yang mempunyai banyak aset seperti kebun-kebun dan sebagainya. Dia menyamar sebagai seorang yang alim dan warak
serta menawarkan perkhidmatan menilik nasib dan untuk memberi ubat-ubatan seperti ubat pengasih dan pembenci yang bernilai RM277.77. Haji Osman turut terdetik untuk memperistirikan Siti Permai kerana baginya ubat-ubatan yang bernilai hampir RM300 tidak ada tandingan jika hendak dibandingkan dengan harta Siti Permai. Perwatakan datuk nikah kahwin dan perwatakan Haji Osman yang berlatar belakangkan agama tetapi mempunyai nilai korupsi dalam diri mereka sendiri dapat dikaitkan dengan budaya segelintir masyarakat Melayu kita pada hari ini. Nilai korupsi pada diri datuk nikah kahwin di mana kita dapat lihat dengan isu double standard yang sedang hangat diperkatakan di Malaysia. Gambaran ini sudah digambarkan oleh P. Ramlee melalui filem Musang Berjanggut. Saksikan video ini. Salah atau tidak jikalau seorang lelaki masuk di rumah seorang perempuan semasa suaminya tak ada di rumah? Itu salah besar, salah besar. Kalau begitu Tuan pun salah lah. Salah juga lah. Tapi itu tak jadi apa. Sebab undang-undang dalam negeri ada yang bikin. Itu semua boleh pada. Isu double standard semakin menebal dengan adanya isu rasuah juga. Dan isu rasuah juga akan memberi impak kepada kesejahteraan rakyat apabila layanan yang tidak adil ataupun double standard diberikan membuatkan masyarakat akan memberontak dan hidup berpecah belah. Oleh itu, nilai keadilan itu berpunca daripada puncuk pangkalnya iaitu daripada sistem pemerintahan sendiri. Nilai keadilan juga dituntut dalam Islam seperti yang tersebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 8. Selain itu, perwatakan Haji Osman yang korup dapat dikaitkan dengan budaya masyarakat Melayu kita pada hari ini apabila terdapat segelintir masyarakat yang menyamar menjadi seorang bomoh yang berniat untuk menipu orang lain dengan cara menawarkan perkhidmatan perubatan tradisional. Namun sebenarnya, dalam diam-diam mereka akan mengaut harta mangsa yang ditipu. Tipu dan tidak berlaku jujur amat ditegah oleh Rasulullah kerana Rasulullah bersabda, menipu dan berkata bohong akan membawa kepada kemaksiatan. Kemaksiatan akan membawa kepada neraka. Dan sesiapa sahaja yang suka berdusta, maka akan dicatatkan di sisi Allah, dia adalah seorang pendusta. Kesimpulannya, P. Ramlee dan Pak Sako bukanlah individu yang hebat mampu meramal masa depan. Tetapi pemikiran mereka yang merentasi zaman seolah-olah memperlihatkan mereka peramal masa depan. Hakikatnya, budaya masyarakat Melayu yang terjadi pada zaman mereka telah pun berlaku. Persamaannya, budaya masyarakat Melayu dari dahulu sebenarnya ada yang tidak berubah sehinggalah ke hari ini. Oleh itu, tidak hairanlah jika masyarakat kita, masyarakat Melayu, hidup dalam kemunduran dan tidak maju seperti bangsa-bangsa lain. Sekian sahaja perkongsian saya tentang perkaitan perwatakan budaya dari zaman dahulu hinggalah budaya kita pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.